Utara Malaysia 1985. Cerita ini berkisahkan tentang seorang anak gadis berusia 15 tahun yang masih sekolah di tingkatan 3. Siti bersekolah di sekolah menengah yang berada agak jauh dari rumahnya, dari kampungnya. Kalau tidak dihantar ibu, dihantar ayah. Kalau tidak dihantar ayah, Siti naik bas sekolah tiap-tiap pagi. Siti Aisyah ni seorang anak yang tidak gembira. Masa kecilnya ditinggalkan bersama neneknya. Dan bersama nenek itulah dia dibuli, dia didera. Dan ibunya mengambil kembali balik ke rumah keluarganya sendiri. Dan Siti Aisyah ada tekanan di kepalanya, di jiwanya. Seolah-olah dia ni tidak disayangi. Seolah-olah dia dibuang. Dan dia hari-hari juga berlaku bermacam-macam kejadian dalam rumah tu. Dan ayahnya suka marah dan memukul Siti. Disebabkan perkara inilah Siti Aisyah memohon kepada ibunya untuk berpindah sekolah dan menyambung persekolahannya di sekolah berasrama penuh. Dan sekolah yang dipilih Siti Aisyah itu adalah salah satu sekolah vocational yang masih berada di dalam kawasan utara Malaysia. Pada satu hari itu, Siti memberanikan diri dia untuk meminta izin kepada ibunya untuk berpindah sekolah. Mak, cik tak tahan duduk kat rumah. Cik tak seronok. Abah nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Abah selalu marah, selalu pukul, silap sikit nak pukul. Siti nak pindah sekolah, Mak. Siti merayu dengan tangisan. Siti nak pergi duduk jauh-jauh tu. Kalau jadi apa-apa macam mana Mak dengan Abah jauh? Abah duk pukul-pukul dia bapak. Dia rasa dia betul. Siti memang kena sabar. Kok mana pun Siti kena sabar. Ibu dan anak ini berbicara dalam bahasa Kedah. Ya, orang Kedah memang bahasanya begitu. Cik tu maksudnya saya. Menamakan diri saya adalah Cik. Ni memang mak kata sekali tak mau dengar. Hai ingat senang ke hang nak duduk kat asrama tu, belanja nak kena banyak apa semua, mak dengan abah nak kena bagi duit kat hang. Kami semua macam mana? Tempelak kakaknya dari belakang. Kakaknya ni seolah-olah macam cemburu dengan Siti. Siti buat tak tahu aja. Siti tunduk, Mak, bolehlah Mak. Siti nak pergi sekolah sana. Mak tolong Siti. Siti nak pindah sekolah. Siti terus menangis. Siti terus merayu ibunya. Puan Maimunah seorang yang sangat penyayang. Dia tidak mahu berpisah dengan anak-anaknya. Apa jadi pun dia nak anak dia di sekeliling dia. Memang dia tahu suaminya itu tidak berapa penyayang dan suka memukul anak. Tapi asalkan anak di depan mata, Puan Maimunah dah sangat bahagia. Sambil tangan ibunya melipat pakaian, matanya memandang ke Siti dan berhenti tangannya dari melipat pakaian tu. Siti, di sana tu asrama, mak dengan abah tak ada. Kalau jadi apa-apa macam mana? Habis duduk dekat rumah pun macam-macam lah jadi. Jadi apa? Duduk dekat rumah tak jadi apa? Mak abah ada, adik-beradik ada. Memang macam tu adik-beradik. Kadang-kadang seronok. Tu biasalah Siti. Mak, cik nak pergi jugalah mak duduk kat asrama mak. Cik nak ada katil sendiri. Di rumah tu, rumah 2 bilik. Mestilah padat. Dan Siti berkongsi katil dengan kakaknya dan adiknya. Dan Siti teringin nak ada katil sendiri. Tanpa dia berfikir ke mana dia akan pergi, tempat yang macam mana, semuanya dia tak tahu. Yang dia nak, dia bebas dari kakak dia yang menyakitkan hatinya. Dia nak bebas daripada ayahnya yang selalu suka pukul dia. Itu sahaja yang dia fikir. Tapi dia sayang mak dia. Dia tak boleh nak tinggalkan mak dia sebenarnya. Tapi terpaksa. Rayu sehabis rayu, Puan Maimunah pun, Yalah, kalau nak besok ambil borang, buatlah semuanya urusan, okey? Siti melompat-lompat, seronok betul dapat masuk asrama. Okey, so sekarang ni tinggal nak uruskan dengan pihak sekolah yang ada sekarang. Kan cerita, urusan dengan sekolah semua selesai, Siti berjumpa dengan kawan-kawannya untuk mengucapkan selamat tinggal dan kepada guru-guru untuk mengucapkan terima kasih. Jadi, hari berikutnya, hari yang ditunggu-tunggu oleh Siti untuk berangkat ke sekolah berasrama penuh dan menyambung pelajarannya di tingkatan 4 di sekolah vocational tersebut. 5.45 pagi, Isnin. Siti, dia tepuk-tepuk Siti. Bangun Siti. Dah pukul 6 dah. Kita nak kena sampai pukul 8 sekali kat sekolah. Nak kena daftar, nak apa semua sekali. Abah dah kerja tu. Mak piantang sekali. Cepat bangkit mandi. Siti menggosok-gosok mata. Dah pukul 6 ke? Yalah. Cik mandilah ni. Siti bingkas bangun.
Terus mandi, Siti solat dan dah bersiap-siap untuk menuju ke sekolah vocational tersebut. Ayahnya dah menunggu di dalam kereta, ibunya dah siap, semua dah siap. Siti, telekong dah bawa dah tu? Dah mak, Siti dah bawa dah. Semua dah masuk beg dah. Jom, cepat, jom. Wajah Siti tersenyum, bahagia, girang. Dia melihat muka kakak dia yang masam dan mulut muncung. Kakaknya terpaksa menjaga adik-adiknya yang lain. Bila mak dengan abah kena hantar Siti ke asrama, kereta meluncur laju. Selepas 3-4 jam, akhirnya sampai ke sekolah vocational tersebut. Ya, Encik. Sila masuk ke dalam. Nak daftar ya? Sila masuk ke dalam. Seorang pengawal dengan sopan mengarahkan bapa Siti untuk menghala ke kawasan sekolah dan parkir kereta di kawasan sekolah. Tiba di sana, ramai pelajar-pelajar yang ingin mendaftar, ibu bapa yang ramai, saudara-saudara menghantar anaknya ke asrama, cikgu-cikgu kelihatan sibuk mendaftar, menjaga dan menerangkan kepada anak-anak murid semuanya. Selesai pendaftaran, selesai urusan semuanya, Siti dibawa ke Asrama Puteri. Asrama Puteri berada dalam 200 meter dari sekolah. Di tengah-tengahnya ada kantin pelajar. Kantin tu memang sangat besar. Di sebelah kantin ada padang yang luas. Di belakang itulah Asrama Puteri. Dan Asrama Putra terletak di sebelah kanan kantin. Weh, tingginya sampai 4 tingkat. Munah, bawalah si Siti naik. Saya tunggu dekat bawah ni, dekat ruang tamu. Rungut ayah Siti. Dia memang tak akan naik tangga tinggi-tinggi. Kaki ayah Siti tu ada penyakit sikit. Jadi dia tunggu di ruang tamu di bawah. Siti berserta ibu naik ke atas satu tangga, perlahan-lahan sampai ke tingkat 4. Bilik Siti di sebelah kiri, di hujung sekali. Ramai pelajar-pelajar dah sampai kat situ. Ada juga senior-senior pun ada juga dalam bilik tu. Jadi setengah. 10 pelajar baru, 10 pelajar lama. Setiap pelajar dibekalkan dengan kelengkapan-kelengkapan tempat tidur dan ada almari 2 pintu dan 2 drawer. Sesuailah untuk anak-anak muda, remaja. Siti berkenalan dengan teman-teman baru dia. Seronok kelihatannya Siti. Bergelak ketawa. Seronok jauh dari kakaknya menyakitkan hati. Kelihatan Siti asyik tersenyum dari tadi sambil simpan barang ke dalam almari dan mengemas katilnya. Siti dengar cakap mak, jaga diri baik-baik. Hari Sabtu ni balik rumah nah. Jangan duduk sini. Asrama lelaki pun dekat. Jaga diri elok-elok, belajar betul-betul. Pesanan dari ibu Siti. Siti pun angguk sambil senyum. Jom, mak nak balik dah. Abah ada kerja tu. Ibunya meminta diri untuk pulang. Siti pun hantar ibunya turun ke tingkat bawah di mana ayahnya sedang menunggu. Lepas cium tangan, dapat pesanan dari ayahnya juga. Leteran yang sedikit-sedikit. Masuk kereta, ibu bapanya pun balik. Siti nampak kereta ayahnya berjalan makin lama, makin hilang dari pandangan Siti. Siti terus naik balik ke tingkat 4. Dan di situ dipanggil oleh semua senior-senior dipanggil. Hampa semua dengar sini ya. Hampa semua junior kami senior. Seminggu ni akan ada minggu orientasi. Apa yang senior suruh buat, semua hampa kena ikut. Dengar tak? Jangan buat perangai yang bukan-bukan. Minggu orientasi. Kedengarannya amat menakutkan, amat tegas sekali. Semua senior-senior Siti, mukanya masa mencuka. Semuanya tunjuk power. Saat tu Siti dah mula rasa tak seronok. Mula dah ada geng dalam bilik dia sendiri dengan pelajar baru. Di situlah mereka berbual. Kenapa? Kenapa Kak senior tu sangat garang lah. Ada ke dia cakap macam tu, macam ni semua. Masing-masing tak puas hati. Tak apalah. So mereka bersembang-sembang dan buat kerja apa yang boleh nak menunggu masuk waktu asar. Dan di situ Siti dapat teman baru yang rapat dengan Siti. Namanya Saira. Orang Perak, tinggi lampai, manis, baik orangnya. Mengajak Siti ke bilik mandi. Dan Siti pun belum tengok di mana bilik mandi. Bilik Siti di hujung dan bilik mandi di sebelah hujung berselang dengan 3 bilik besar. Jadi kena berjalan agak jauh jugalah nak ke bilik mandi tu. Sebelah bilik mandi tu dah hutan lah semuanya. Dan mereka berdua berjalan menuju ke bilik mandi. Buat pertama kali Siti nampak bilik mandi yang begitu gelap. Di sebelah kiri ada dalam 6 bilik mandi yang ada lumutnya hitam semua. Lumut hitam di dinding-dinding. Siti geli.
Dan pintu pun tak ada, yang ada tirai plastik tutup bagi menggantikan pintu. Di depan bilik mandi yang gelap-gelap semua tu ada sinki di atas batu. Sinki batu lah begitu. Di depannya ada cermin. Ada 6 sinki dan masing-masing ada cermin di atas sinki. Ada tembok besar di situ dan di sebelah, di belakang tembok ada toilet. Toiletnya ada dalam 6 jugalah. Itu pun tidak bersih dan Siti tak senang hati. Tapi dia tak boleh komplain. Dia kena terima semuanya. Itu terjadi dengan kehendak dia sendiri. Kotor lah Zairah. Apa yang kotor sangat, tak bersih ke lah? Kenapalah tak cuci lumut-lumut ni, aku takut. Itulah kan, nak buat macam mana, tak ada tukang cuci kot, dia kata. Tapi toilet-toilet semuanya bersih. Cumanya lumut-lumut di dinding tu yang membuatkan suasana bertambah seram dengan lampunya yang tidak begitu terang. Selesai segala apa yang mereka nak buat di bilik mandi tu, mereka pun berjalan lagi, turun ke tingkat 3. Ramailah pada hari itu dengan senior-senior, dengan junior-junior yang ada. Masing-masing sibuk berkemas, masing-masing berbual di tembok. Macam-macam lah, ramai kan tak sekolah hari itu. Dah petang tu. Jadi Siti pun berjalan lagi dengan Sairah, melawat lagi kawasan begitu. Ke sana ke sini, mereka tengok ada satu kolong di bawah sekali. Siti jadi tertarik dengan suasana di dalam kolong tu. Rasanya sangat sejuk dan selesa dan mendap. Di sebelahnya ada toilet, bilik mandi seperti di atas, tapi disambung dengan bumbung zinc dan simen yang luas sekali untuk pelajar-pelajar cuci pakaian dan keringkan pakaian mereka kalau mereka nak keringkan di bawah. Dahlah Siti, lah ni dah pukul berapa dah? Jom kita naik atas. Saat lagi dah nak masuk waktu asar. Saat lagi Kak Senior bising-bising pula kalau kita lambat, kata Sairah. Jom kita naik balik. Mereka berdua melangkah naik balik ke bilik dan kemudiannya ke kamar mandi, ambil wuduk dan pakai telekung turun ke surau. Ada seorang imam-imamnya senior lah. So dia ni lah yang paling garang sekali. Dan baik pun baik, garang pun dia juga. Tegas lah maksudnya tu. Tapi baik. So senior dengan junior. Senior semua di depan. Junior semua di depan, senior di belakang. Selesai solat semua junior dipanggil senior. Semua kena berdiri. Ingat, minggu ini minggu orientasi, kata si imam. Minggu ini minggu orientasi. Apa kakak-kakak cakap kamu semua kena dengar. Hari ini kamu kena hafal surah Ayatul Kursi. Semua kena hafal dengan maknanya sekali. Lagi 3 hari kami akan tanya. Kalau siapa tak boleh hafal, kamu akan didenda. Kamu tahu tak ayat kursi itu kalau baca maknanya dengan nama-nama Allah semua kamu boleh masuk syurga? Oh, nak masuk syurga. Semua hafal. Tapi Siti memang boleh dibagi pingat emas. Dialah hafal paling cepat. Siti dengan ayat Quran memang terlalu cepat. Sebab sejak berusia 6 tahun lagi Siti dah dididik dengan Al-Quran. Dan Siti juga sudah menghafal surah-surah pendek. Habis dari surau, Sairah dengan Siti jalan-jalan di bawah. Di padang, jalan lagi ke kantin. Dalam pukul 6.30 mereka mesti makan malam sebelum maghrib. Jadi mereka tak bolehlah jalan banyak-banyak. Dalam pukul 6 mereka dah balik ke bilik dan bersiap pula untuk makan malam. Selepas itu bersiap pula untuk solat maghrib dan seterusnya isyak. Dari maghrib ke isyak itu ada lagi aktiviti di dalam surau. Dan malam tu selesai semuanya, tidur macam biasa. Tidur di katil masing-masing. Dan hari pertama Siti tidur di asrama. Katil sendiri yang dia terlalu inginkan. Katil Siti di atas. Jadi malam itu Siti pun bacalah Bismillah 21 kali yang Siti amalkan sejak usia 7 tahun. Ni malam itu tidur dengan tenang, bangun pagi pukul 5.30 dah dikejutkan, tungtang. Disebab minggu orientasi ni memang jadi teruk sikit minggu orientasi. Jadi Siti pun dibangunkan, dikejutkan, dah bangun-bangun semuanya ketawa tengok muka Siti. Bila Siti jalan keluar menuju ke bilik mandi. Awak ni apa semua gelak tengok muka aku ni? Kata Siti sambil duk gosok-gosok mata yang masih mengantuk. Masih tak boleh nak buka lagi. Roh pun belum kumpul semua lagi. Tengoklah muka hang tu. Tengok muka hang ada apa? Ada apa kat muka aku? Siti terus lari masuk ke bilik mandi. Dia tengok kat cermin. Muka dia penuh dengan Colgate. Putih semua mukanya. Habislah muka aku. Siti cepat-cepat cuci muka dia. Masih ada bilik mandi yang masih kosong. Dan belum ramai lagi yang bangun. Cepat-cepat dia mandi
Dan untung nasib dia, kesempatan untuk masuk bilik mandi sebelum ramai orang yang datang. Jadi selepas mandi, Siti pun masuk bilik. Waktu makan pagi, Siti bertanya dengan kawan-kawan dia yang mana dekat dengan katil-katil dia. "Weh, siapa yang bubuh dekat muka aku? Itu Colgate ke apa? Putih semua muka aku. Siapa yang buat kat muka aku macam tu?" Kami takkanlah nak buat kat hang lagu tu, salah seorang kawan dia cakap. "Kau tanyalah kat sini, siapa yang buat?" Tapi siapa pun tak berani nak tanya. Dan Siti tak tahu siapakah yang conteng muka dia putih semua dengan Colgate tu. Hari pertama di sekolah, di mana Siti dapat cikgu-cikgu semuanya yang baik-baik belaka. So, petang tu sukan, malam hari-hari Siti mengulangi rutin yang sama. Malam kedua, malam ketiga tidak ada masalah apa-apa. Malam keempat, cuma hari keempat itu banyak rungutan dari pelajar laki-laki dan pelajar perempuan. Disebabkan Siti ni dan pelajar-pelajar semua dikasari oleh senior. Terutamanya pelajar laki-laki. Mereka teruk kena dengan senior. Mereka dibuli, diragging, macam-macam mereka kena. Pelajar perempuan pun ramai juga yang tak puas hati. Di suatu malam di hari Khamis di minggu pertama itu terjadilah satu kejadian yang besar di mana bunyi bising amukan suara laki-laki yang kuat dan kedengaran kaca-kaca kayu, suara orang menjerit, marah dan sakit hati, macam-macam suara. Siti dan kawan-kawannya menangis takut. Semua tutup lampu, semua takut. Kenapa? Apa dah terjadi ni? Kenapa semua gelap semua? Kenapa? Siapa yang mengamuk? Itu kenapa? Ini kenapa? Kemudiannya Cindy pun datang. Diam-diam semua dekat bilik. Jangan turun mana-mana. Pelajar laki-laki mengamuk. Semua takut. Dan kemudiannya senyap sunyi, diam, berbincang. Apa yang kita nak buat ni? Siti kata, apa nak buat ni? Takkan kita nak tunggu macam ni saja? Warden pun naik tiap-tiap satu bilik. Kamu semua aman. Kamu semua tidur. Polis dah datang. Tak apa. Besok kita boleh tahu apa yang kejadiannya ya. So masing-masing Siti dan kawan-kawannya tidur. Siti tak tidur seorang. Dia tidur dengan Saira. Tidur satu katil dengan Saira. Aku takut dia. Aku tak berani tidur seorang. Tak apa. Kau tidur dengan aku. Kita pakai. Kau pakai selimut kau. Aku pakai selimut aku. Bunyinya macam tu. So tidurlah dua-dua orang ni. Besok pagi bangun pagi semuanya berkecah di bawah. Berselerak. Pelajar perempuan semua tidak bersekolah pada hari itu. Mereka bercuti disebabkan kejadian tu. Apa ceritanya ni? Rupa-rupanya minggu orientasi itulah yang membuatkan pelajar-pelajar baru mengamuk dan memukul cikgu-cikgu yang mana jahat dengan mereka, pelajar-pelajar lelaki yang mana ganas dengan mereka. Mereka pukul, ada yang masuk hospital dan 5 pelajar sudah ditahan untuk disiasat perkara ini. Selepas 2-3 hari, mereka pun memulakan persekolahan macam biasa. Cuma satu saja yang tidak biasa, di mana pelajar-pelajar senior seperti bertaubat, semuanya jadi lemah lembut dan baik kesan dari kejadian amukan itu. Pelajar lelaki juga lebih banyak diam dan tak lagi kasar. Cikgu-cikgu semuanya jadi baik dan disitulah bermulanya hidup yang bahagia. Hari berselang hari. Perkara seperti biasa sahaja. Berselang 5 hari, 6 hari. Atuh pengsan. Di sana pula menjerit. Di sana pula menjerit. Di padang pula menjerit. Waktu makan menjerit. Semua menjerit. Histeria. Tak tahu apa yang nampak. Tak tahu apa yang kelihatan. Tapi menjeritnya sampai pingsan. Lari beratus-ratus batu keliling padang. Siti terkejut tengok. Siti tak pernah tengok kejadian ni semua. Di saat tu, dia betul-betul rindukan keluarga dia. Lah, kat sini rupanya. Siti, jom cepat kita naik ke bilik. Ada orang kena rasuk. Dah huru-hara kawasan ni. Siti lari ikut Saira. Saira tarik tangan Siti. Berlari dua-dua orang. Yang makcik-makcik tukang masak ni semua berselerap keluar tolong budak-budak perempuan yang pingsan. Laki-laki pun tolong. Cikgu kata jangan ambil kesempatan. Kamu jangan sentuh. Cikgu-cikgu saja boleh. So cikgu-cikgu sajalah yang angkat. Jadi mereka berdua ni berlari-lari naik ke tingkat 4. Di situlah Siti melihat kawan dia 2 orang yang kena rasuk dekat bilik tu menjerit-jerit yang amat menakutkan sekali. Cepat-cepat angkat, bawa masuk surau, bawa turun, bawa masuk ke dalam surau. Biar 2 orang ni duduk dalam surau. Diangkatlah 2 orang ini turun tangga, masuk duduk dalam surau. Masa tu mereka pengsan. So ustazah pun datang
Warden pun datang, baca-baca ayat Quran. Kamu semua baca ya? Baca ayat kursi. Dah hafal ke belum ni? Ni Siti Aisyah, kamu dah hafal ke belum? Badan kamu bersih ke? Bersih cikgu. Kamu jangan main-main, nanti masuk dalam badan kamu pula. Okey, jauh sikit, baca ayat kursi. Sana sini bising-bising. Ustaz Zamula masuk ke bawah. Ustazah, ada lagi tak? Ada lagi ke atas Ustaz? Tak apa, saya tak naik atas. Saya uruskan yang bawah. Ustazah uruskan yang atas. Huru-hara kelang kabut. Siti tengok saja sambil baca ayat kursi. Lepas tu, okey, sudah. Pelajar lain, Siti, Sairah, Fatimah, disebutnya nama satu-satu. Semua naik ke atas bilik kamu. Stand by, nanti nak solat maghrib. Semuanya pun ikut cakap Ustazah. Baik Ustazah, ikutlah naik tangga, naik ke bilik semua. Pergi uruskan, mandi segala bagai. Tadi kan dah makan, jadi nak solat maghrib. Yang sakit tu masih sakit lah, yang dirasuk tu. Baru belum sedar lagi. So selesai solat maghrib, selesai solat isyak sekaligus, mereka masih berkumpul dalam surau. Study malam tu di surau. Ada yang study di bilik pun ada. Suasana kembali sunyi. Masing-masing di atas katil masing-masing dengan lampu suram dari balkoni. Lampu bilik pukul 9 memang semua kena mati sebab semua harus tidur awal. Bermula kejadian amukan dan kejadian histeria. Siti tak tidur seorang lagi. Dan dia sangat rindukan kakak dia saat ini. Dan waktu tu dia tidur dengan Sairah. Disebabkan terlalu ketakutan, mereka berdua tutup muka dengan selimut terus tidur. Sampailah ke satu saat. Apa tu? Sairah bangun. Ada apa Siti? Tu ada orang ketuk pintu. Kau dengar tak? Alah, siapa tu Tenang, kelihatan juga kakak sini juga bangun. Ada seorang dua yang bangun. Siapa tu ketuk pintu? Tak tahu. Jawab Siti dengan Sairah. Ketukan pelik di jam 2 pagi itu membangunkan ramai di antara pelajar-pelajar di dalam dorm W City. Dengan langkah perlahan-lahan, seniornya yang bernama Zarina melangkah kaki perlahan-lahan menuju ke pintu. Dengan perlahan dia tunduk ke bawah, buka kunci bawah dan buka kunci atas. Lalu pintu pun dibuka. Siti di belakang Sairah tak berbunyi, tutup mata sebelah. Dan kawan yang lain ada di balik almari. Pukul 2 pagi dalam keadaan histeria yang belum habis. Siapa yang datang ke bilik mereka? Setelah pintu habis terbuka, suara Zarina menjerit memecah kesepian kesunyian jam 2 pagi di saat itu. Sahabat-sahabat senior yang lain berlari menarik dia masuk ke dalam dan seorang lagi tutup pintu dengan cepat. Kenapa? Zarina pingsan. Tolong dia, tolong. Angkat letak di atas katil. Siti dengan Sairah datang ke katil. Pintu dah ditutup. Apa yang dia nampak? Apa yang korang nampak ni? Saya tak nampak apa-apa. Aku tak nampak apa-apa lah. Tak tahu apa yang dia nampak. Kenapa dia menjerit kuat sangat? Ambil air, ambil minyak. Kita sapu air di wajah Zarina dan ambil minyak semua. Sapu di leher dia semua. Dalam beberapa minit dia bangun. Dia terjaga. So bertanyalah. Masing-masing dia bertanya. Kenapa awak nampak apa tadi? Awak jerit kuat sangat lah, kakak nampak apa tadi? Masing-masing bertanya Zarina. Dan Zarina pun menjawab. Aduh, aku nampak ada benda putih besar tinggi kat situ. Tiba-tiba hilang depan mata aku. Dah, pastikan pintu tu dikunci. Jom kita semua tidur. Besok kita nak sekolah. Kelas kita pagi. Sambung tidur semuanya. Baca ayat kursi. Arahan dari salah seorang senior yang ada di situ. Jadi mereka semua pun balik ke katil masing-masing. Pagi pun menjelang seperti biasa, rutin mandi, wuduk, solat, makan, pergi ke sekolah. Dan habis sekolah, balik petang itu terjadi lagi kejadian histeria. 2-3 orang budak perempuan jatuh pingsan lagi. Kali ini Siti tak nak lagi masuk campur. Siti naik terus ke bilik. Ustaz-ustaz ada di bawah untuk uruskan. Malamnya tenang, tidak ada apa-apa. Ustaz dan ustazah dah menguruskan segala-galanya. Sunyi dan sepilah. Siti pun tidur. Belum terlelap betul, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari luar tingkap katil Siti.
Sarah, Sarah, dengar tak? Aku dengar. Aku dengar suara tu. Tutup. Cik kursi. Bunyi lagi. Tak mungkin seberani itu Sairah dengan Siti nak bangun buka tingkap nak tengok siapa yang menangis kat luar. Tak mungkin terjadi. Mereka pun memaksa diri tutup muka dengan bantal, tidur terus sampai waktu subuh. Kejadian malam tu menjadi topik hangat di sekolah. Semua bercerita tentang benda yang sama. Tapi yang menangis tu bukan saja di dom W, malah ke dom sebelah, ke sebelahnya juga. Semua kena kacau. Bersekolah di sekolah berasrama penuh ni ada dia punya peraturan. Dia tidak bebas begitu sahaja. Dia ada dari pagi kena buat apa, tengah hari, petang itu. Dan tiap-tiap petang dari jam 5 sehingga jam 6, mereka semua mesti berada di bawah, minum petang dan berada di padang, bersukan dan sebagainya. Tapi di suatu petang, Siti tertidur selepas balik dari sekolah, study, solat semua, tengah-tengah dia membaca, dia tertidur. Sedar-sedar dah sampai jam 5. Alamak, tak ada orang dah, semua pergi padang dah. Pukul 5 aku tak semayang lagi, aku tak turun pergi bersukan. Warden nampak satgi aku kena denda. Siti capai tuala, pakai sandal, terus berlari-lari anak menuju ke bilik mandi yang berada di hujung. Segala kejadian yang terjadi, semuanya berlalu begitu sahaja, tidak dipikirkan akan terjadi lagi. Dia orang yang tak tahu apa-apa, budak kecil. Biasa, tahun 80-an tu, 15 tahun kira tak tahu nak fikir apa. Budak kecil lah namanya. Dia tak fikir, aku pergi seorang nanti apa-apa pula. Dia tak terfikir benda tu. Dia sampai ke bilik mandi tu, baru nak langkah kaki je, mula-mula dia dengar air tik-tik. Lepas tu dia masuk je, "Hai Siti." Dia terberhenti. Dia pusing, tengok kiri, tengok kanan, hujung tu gelap je, lampu tak pasang. Suara tu dari mana? Air terus tik, tik, tik. Tapi Siti terus berpusing keluar, terus turun ke bawah. Dan dia terfikir macam bayang-bayang, tapi dia tak serius tentang benda tu. Segala yang terjadi pun, yang dah berlalu pun, dia dah tak terfikir dah, disebabkan dia nak keluar dari rumah tu dan dia nak duduk di asrama. Disebabkan itu ya. So jadinya dia pun balik, keluar balik daripada bilik air tu. Dia turun ke bawah, turun bawah sekali, ke tingkat yang paling bawah, di mana ada tempat cuci semuanya. Dia ni kuat, dia tahu macam mana nak lari daripada sesuatu keadaan yang dia tak suka. So, dia turun ke bawah, dia mandi semua, dia naik balik, sanggup naik balik ke tingkat 4, pakai telekung semua, pergi solat, turun ke padang. Bila dia dah sampai ke padang, dia tengok ramai-ramai dah berada dekat situ, dengan Sairah pun ada. Weh, hampa, hang tak kejut aku ke? Hang tinggal aku sorang-sorang kat sana, hang tahu tak tadi pasal aku kena apa? Alah, mai duduk. Hang tidur tadi, tidur mati. Aku tak kejut lah hang, kata Sairah sambil tarik tangan Siti duduk kat sebelah dia. Sairah, tadi kan ada suara panggil nama aku dalam bilik ayat kita. Ha? Siapa? Mana ada orang kat hostel? Hang seorang je tadi tau. Aku tahu Sairah, aku tahu. Lepas tu aku turun lah bilik mandi bawah sekali. Lepas mayang bawa aku turun mai sini. Lain kali hang jangan tidur sampai petang tau. Cukup je hari ni tau. Tak sengaja, aku tak tahu, aku terlelap. Aku penat sangat kot. Jadi macam-macam aku tak cukup tidur. Gangguan tu gangguan ni kan. Habis bersukan, mereka pun semua naik semula ke hostel. Terberhenti kejadian seram. Itu kejadian terakhir bagi Siti. Pelajar-pelajar yang lain, no idea. Maybe they are having the same too. Jadinya, bulan ke bulan, Siti akan berada di situ selama 2 tahun. Sekarang ni, dah nak masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling Siti gembira dan mereka semua gembira di sana. Makanan mewah di asrama, di sekolah. Segalanya indah di bulan Ramadan. Sebab bagi mereka, bulan Ramadan tak ada setan. Gitu. Jadi, berakhirlah sudah Ramadan dan semuanya nak balik beraya. Siti pun siap-siap baju tapi hati dia tak seronok. Buat apa aku nak balik? Hari tu balik pun, kakakku pun tak suka kat aku. Cemburu. Tak mau cakap dengan aku. Abah suka marah. Siti jadi tak seronok. Tapi disebabkan nak raya, hari raya.
Kedengaran lagu Balik Kampung, oh ho ho balik kampung, menambahkan semangat Siti untuk pulang ke kampung dengan kawan-kawan dia. Pack baju semua dah dipack, baliklah. Pergi ke stesen kereta api, naik bas balik. Sampai rumah berseronok. Sebelum hari raya, beberapa hari je cuti. Jadinya melawat sana, melawat sini, pasang itu, pasang ini, segala macam. Sangat bahagialah di hari raya, sebelum raya dan hari raya. Tinggal 2 hari saja lagi sebelum Siti balik ke asrama. Malam tu, adik-adik dia bermain. Siti tengah tengok televisyen. Abah dia ada dalam bilik. Adik dia bergaduh. Bila bergaduh dua-dua orang ni, yang lelaki ni yang cari pasal, tapi yang perempuan yang kena pukul. Jadi Siti pula tu tak tahan dah. Dia boleh cakap, lah, bukan dia yang salah, dia tu yang salah. Kenapa anak perempuan yang kena pukul? Tiba-tiba ayah dia pang terus datang pukul si Siti. Siti, di dalam keadaan terkejut. Aku baru balik. Kenapa aku kena pukul macam ni? Dia lari masuk bilik dan ibu dia ikut. Puan Maimunah ikut dari belakang. Sudah Siti. Cik nak balik, Mak. Cik nak balik. Nak balik macam mana malam-malam ni? Alah, si Abah ni pun. Mak, cik tak tahan. Siti menangis-nangis sedih dalam bilik tu. Adik dia pun ikut masuk dalam bilik. Tak berkata-kata. Tengok aja. Dan mak dia, aduh, awak yang Siti pergi kata lagu tu. Dah tahu Abah lagu tu. Dah lah, Mak. Si kecil tu selalu kena pukul. Sedangkan siang yang salah. Siti terus menangis. Siti sedih. Mak, cik nak balik hostel. Siti, ada 2 hari lagi cuti. Tak ada siapa kat asrama, orang balik raya. Nak makan apa semua kat sana. Cik dah balik. Cik dah balik, Mak. Cik sakit hati. Cik sedih Abah buat macam ni. Siti menangis merintih. Siti tidur dalam tangis dan kesedihan. Pagi-paginya, Siti siap-siap pakaian. Terdengar suara Maimunah buka pintu, datang kat Siti. Siti, nak balik betul ke ni, Siti Aisyah? Sabarlah, Abah memang lagu tu, Siti kena sabar. Mak, 6 bulan dah cik masuk asrama. Cik ingat bila cik lama tak ada, Abah jadi rindu, jadi sayang. Tapi macam mana Abah boleh pukul je macam tu, Mak? Siti terduduk sambil pegang pakaiannya yang tak dimasukkan ke dalam bagnya. Ibunya menangis dengan Siti. Nak tak nak, dia bungkus makanan untuk Siti. Nanti sampai asrama telefon Mak. Tapi di asrama tak ada orang. Siti nak duduk dengan siapa? Makcik kantin ada, Mak. Makcik kantin tu cik boleh minta macam-macam. Dia mesti balik awal punya. Kami 2 hari lagi nak sekolah. Nanti balik telefon Mak, jangan lupa nah. Adik-adiknya sayangkan Siti. Tapi kakaknya seperti berpuas hati apa yang jadi pada Siti. Siap berkemas, ayah Siti ada dalam bilik. Siti tak tegur ayah dia. Dia terus naik bas balik ke asrama. Naik kereta api balik ke asrama. Sampai di asrama, suasana sepi, hening. Dari sekolah sampai ke dalam, cuma Siti seorang sahaja masuk ke dalam asrama. Tak, Siti jalan dan jalan lagi. Kelihatan seorang perempuan dekat dengan kolong. Masuk dari jalan nak masuk ke asrama, dia akan nampak kolong dulu. Lepas tu barulah ruang tamu semua di sebelah kanan nun jauh di sana. Siapa tu? Tu macam Cikgu Warden je. Balik awal ni. Okey, Siti jadi berani sikit sebab ada warden. Dia pun jalanlah masuk ke dalam. Sebelah kiri gate tangga akan dikunci, sebelah kanan pun gate bawah tangga tu akan dikunci. Dia jalan dengan cepat. Cikgu. Hai Siti, kenapa kamu balik awal sangat ni? Kan ada 2 hari lagi baru kamu sekolah. Tak apalah cikgu, saya banyak kerja nak buat tu yang saya balik awal. Cikgu boleh buka kunci gate tak? Awak tunggu sekejap. Mai sini, ikut saya pergi bilik saya. Siti pun ikut warden dari belakang menuju ke bilik warden. Dan kunci, dia capainya kunci. Dia buka. Kamu berani kan ni? Nak duduk sorang-sorang ni? Berani cikgu, tak ada apa cikgu.
Entah kenapa dengan Siti ni tak terkesan dengan segala kejadian tu. Dia jadi lupa. Dia jadi apa yang ke depan itu ke depan sahaja. Dia tak ingat yang jadi yang di belakang yang ada berbagai-bagai kisah tu. Warden pula yang susah hati. Krak-krak pintu pun dibuka. Siti pun naik tangga. Terima kasih cikgu. Ya sama. Kamu hati-hati. Apa-apa turun cari saya. Mana ada handphone. Mana ada telefon ke apa kan. Janganlah kata laptop, handphone pun tak ada. So naiklah ke atas. Dia letak beg. Dia duduk atas katil. Dia tengok sekeliling. Siapa aku asyik kena marah. Dia tak terfikir takut ke dalam bilik tu. Dia tak terfikir tu. Yang dia fikir yang di rumah tu. Kenapa jadi macam tu. Bertambah hati dia bertambah sedih. Aku nak balik mana. Aku macam tak ada keluarga. Tapi aku sayang mak. Gitu. Aku sayang adik-adik aku. Dalam pada tu, Siti capai tuala, Siti pergi mandi. Dia turun balik ke bawah untuk pinjam telefon warden, telefon mak dia. Hello. Hello, Siti di mana? Kedengaran suara abahnya. Mak mana? Terus saja ke mak mana. Oh, cakap dengan mak nak, tunggu Sat. Seperti suara penyesalan, suara kerinduan dalam suara ayahnya. Datanglah Puan Maimunah. Hello, Siti, ada di mana? Mak, cik dah sampai dah. Macam mana? Makanan semua dah tu ada elok ke? Elok mak, semua elok. Cikgu warden ada mak. Alhamdulillah. Panjang suara ibunya bersyukur. Okey, kalau apa-apa telefon mak nak. Baik mak, Assalamualaikum, bye-bye. Siti letak telefon. Ucap terima kasih kepada cikgu warden dan ditanya. Siti Aisyah, tunggu sekejap. Kamu ada makanan tak? Ada cikgu, mak bagi kuih, mak bagi lauk, mak bagi nasi. Banyak cikgu sampai petang nanti boleh makan cikgu. Kamu tu seorang. Kalau apa-apa, kamu boleh turun cari saya. Kalau kamu nak tidur di bilik saya pun boleh ya. Baik cikgu, terima kasih banyak cikgu. Saya naik balik ya. Siti pun menapak balik naik ke atas tingkat 4. Dia berkemas-kemas, dia tak rasa sepi sebab banyak katil dan banyak almari. Dia kemas-kemas, dia apa semua, dia baring. Dia baca buku. Sambil-sambil makan biskut raya. Jam baru jam 9 pagi. Bermakna Siti benar-benar keluar di pagi-pagi buta disebab kekecewaan dipukul ayahnya. Satu helai kertas, satu helai muka surat dibuka. Tertidur si Siti. Bangun jam 1. Aduh, lapar. Siti ambil makanan yang dibekalkan maknya, Siti makan. Masih sepi, pintu bilik tutup. Bangun, buka pintu, bagi terang sikit bilik. Bilik tu di waktu siang memang masuk cahaya matahari sampai ke petang. Memang terlalu cerah bilik tu. Jadi dia tak takut lah. Siti buka Tupperware semua. Siti makan. Makan makanan yang ibunya bekalkan. Jam ke jam, asar menjelang maghrib. Maghrib menjelang isyak. Dari bawah tadi Siti tengok TV, Siti sembang dengan cikgu warden. Dan kemudian dah maghrib isyak, Siti di bilik. Tak terasa sunyi sangat sebab cikgu warden ada menemaninya di bawah tadi. Jam 9 malam. Boring tak tahu apa nak buat. Maruku si Lashmi ada ke tidak Dia pun pergi buka drawer Lashmi. Ada 2 bungkus lagi. Lashmi ni buat bisnes maruku. Jadi bungkusannya sentiasa ada dibawa. Beruntung ada 2 paket. Siti pun happy. Dia pun ambil 1, makan dekat katil dia. Dia kata kalau jumpa Lashmi balik nanti dia akan bagi duit kat tangan Lashmi. Dia pun makan. Makan sambil membaca. Makan. Sampai nak habis. Terlampau sedap. Aduh, nak pergi toilet pula. Dia tinggal maruku kat situ. Dia pun pergi toilet. Dah 9 malam ni. Dia pergi jalan-jalan pergi toilet. Dia masuk juga toilet yang paling pertama. Cepat masuk. Tak ada cuci muka ke apa. Masuk toilet saja, buang, lepaskan hajat. Terus dia keluar balik. Keluar terus menuju ke bilik dia. Suasana sunyi. Lampu koridor saja ada. Kanan tak ada orang. Lampu-lampu koridor ni lah yang menerangi bilik-bilik yang ada di situ. Jadi bilik Siti ada 2 lampu koridor di luar. Jadi terang lah. Jadi dah tutup lampu. Lampu bilik semua dia tutup.
Cuma dia buka satu bahagian senior. Dia buka satu bahagian senior sebelum dia pergi ke toilet. So dia pun dah balik dari toilet tu, dia pun masuk nak tutup pintu. Elok dia tutup pintu saja, dia pusing saja. Di depan dia dah ada orang. Orang tu menghadap ke almari Lashmi, membelakangkan dia. Tinggi, hitam, sebesar Lashmi, tapi Lashmi gemuk. Yang ini tak gemuk. Dia rambut dia panjang, hitam, berketak-ketak. Yang si Siti ni, "Hey Lashmi, bilang balik. Aku ambil maruku hang tau tadi." Tapi satu yang hairan, bilik tu tadi ada satu lampu. Bila Siti balik tutup pintu saja, lampu dah tak ada. Yang ada lampu luar koridor saja yang terangkan bilik tu. Jadi cuma Siti dan si Lashmi ini sahaja. "Lashmi, aku ambil maruku hang tadi, hang tak marah kan?" Dia ni marah kat aku kot. Pasal pun tak mau cakap dengan aku ni. Dia tak terfikir itu siapa. Hitam berdiri di depan dia. Dah tak nak bergerak, tak nak cakap, marah kat aku lah tu. Tapi dia tak terfikir juga, Lashmi kan ramah dengan dia. Kenapa tiba-tiba Lashmi tak nak cakap gitu? Pun Siti tak terfikir. Sebab dia rasa lega, kawan dia dah balik. Jadi dia tak adalah tinggal sorang-sorang dalam bilik yang begitu besar. Dia rasa seram lah pula. Dah ada Lashmi, dia rasa lega. Tapi Lashmi diam aja. "Tak apalah kalau hang tak mau cakap dengan aku." Siti pun pusing ke kiri, pergi ke katil bawah. Dia tak tidur katil atas, dia tidur katil bawah, katil Sairah. Dia pun pusing kiri, pusing kanan. Pusing ke kanan, katil Lashmi berada di tengah-tengah, di sebelah kanan Siti. Dia tengok, kenapa Lashmi ni macam nangis je. Duduk kat katil bawah tu, tengah-tengah agak gelap lah. Makin gelap bila tiada lampu. Siti tengok dia, Siti dah buka cermata. Siti ni satu rabun. Dia pakai balik cermata dia. Kenapa gelap je? Dari kepala sampai ke kaki, hitam membentuk orang, tapi dia duduk menunduk seolah-olah dia sangat sedih sekali. Siti melihat Lashmi dalam keadaan begitu, dia biarkan saja. Muka tak nampak, mata tak nampak. Tak langsung tengok muka Siti. Duduk di katil bawah, mereka bawah sama bawah. Jadi dia nampak Lashmi tunduk sambil bersila macam sedih, tunduk ke bawah. Jadi Siti pun, tak apalah, anda tak mau cakap dengan aku. Pusinglah ke kiri. Pusing kiri, Siti baca ayat kursi macam biasa, Bismillah 21 kali. Sampai pagi Siti tertidur. Bangun pagi, dia pusing balik ke kanan. Katil dia kosong je, kemas je. Yang Siti fikir, mungkin Lashmi turun ke bawah atau pergi cari makanan atau bersembang dengan Wadan di bawah. Hari berlalu dan Siti tak mahu lagi duduk sorang-sorang. Bila Lashmi tak balik-balik ke bilik, dia pun tidur dekat bilik Wadan malam tu. Hari Isnin mendatang, semua berjumpa, pergi sekolah, balik petang, semua berhimpun. Tiba-tiba Lashmi bawa maruku. "Weh Lashmi, terima kasih. Aku memang sukalah maruku hang ni. Kemarin pun aku makan." "Oh, hang makan kau kemarin?" "Aku balik awal. Lepas tu aku ambil, nah ni duit. Aku dah makan maruku hang." "Tapi hang lah. Aku panggil hang. Aku balik dari toilet, tengok hang berdiri depan almari hang. Aku duduk sembang dengan hang. Hang marah kat aku ambil maruku tu." "Hah? Hang nampak aku?" Lashmi cakap utara sebab dia pun orang utara. "Hang nampak aku? Aku baru balik. Hari ni baru aku balik, hari Ahad malam baru aku balik sini. Hang tak ada. Tapi aku balik sini, aku tak ada dalam bilik ni. Aku memang ada rumah aku punya mak." "Hah?" Siti pandang Sairah. Sairah pandang Siti dan yang lain semua terdiam. "Siapa tu kalau bukan kau? Siapa orang yang hitam yang duduk atas katil hang tu kalau bukan hang?" Masa tu Siti amat-amat ketakutan. Dia tidur dengan siapa dalam bilik tu malam tu. Selepas kejadian tu, besoknya Siti sakit, demam yang amat panas. Wadan naik, kawan-kawan berkeliling Siti. "Saya telefon ibu kamu ya." Tak payah cikgu, saya tak mahu abah saya mai. "Saya terkena telefon ibu bapa kamu. Saya minta maaf Siti." Dengan tegas, Wadan pun turun ke bawah, telefon Puan Maimunah. Tak mengambil waktu yang lama, Puan Maimunah menangis dan mengajak Abah Siti datang juga ke asrama untuk menjemput Siti balik ke rumah.
Tiba di perkarangan asrama, Ibu Siti terus berlari naik ke atas untuk melihat apa terjadi kepada Siti Aisyah ni. Siti, macam mana Siti? Macam mana keadaan Siti? Siti tak buka mata. Terlalu panas tubuhnya. Yang lain, dia demam makcik. Dia sakit. Pasal apa Siti boleh jadi macam ni? Semua tunduk. Siti tak cerita ke dekat makcik apa jadi dekat sini? Tak ada. Dia balik pun dia tak pernah cerita dekat kami apa jadi. Apa jadi dekat dia? Tolonglah cerita dekat makcik. Siti nampak hantu. Semalam Siti balik sini, hari yang dia balik tu, dia tidur dengan hantu. Ha? Puan Maimunah terbeliak matanya. Begitu juga dengan Abah Siti. Ya Allah! Itulah makcik cakap jangan balik sini. Dia nak balik juga. Di sini macam-macam makcik. Dalam dari Siti masuk sampai sekarang ni, dah macam-macam kejadian di sini makcik. Ibunya menangis di situ juga. Diusap kepala Siti, dicium dahi Siti, ditepuk pipi Siti. Siti, bangun nak? Bangun Ti. Mak Mai, Abah. Siti menangis. Siti ikut mak balik ya. Abah pun ada ni nak bawa Siti balik. Kenapa Siti boleh jadi macam ni? Ibunya menangis lagi. Cik nak balik, Mak. Cik nak balik. Akhirnya, kelihatan juga susahnya hati seorang bapa. Ibunya mengemas pakaian Siti, ambil beg Siti dan dengan cepat kawan-kawannya pangku Siti, bangunkan Siti dan sama-sama bawa dia turun daripada asrama. Kelengkapan yang banyak juga ibunya bawa, tinggal sikit saja di dalam almari. Perlahan-perlahan mereka masuk semula ke kenderaan. Ibu Siti pangku Siti di kerusi belakang. Cuma ayahnya yang akan memandu. Kedengaran dari luar tingkap kereta, cermin kereta. Tak apa Encik, bawa dia balik dulu. Dia pun balik sini awal sangat. Di sini ni Encik, kawasan tak elok. Selepas ada pelajar tu mati disebab dia kena ragging, kena bully, dia bunuh diri. Jadi tempat ni selalu terganggu Encik. Banyak budak-budak yang pindah sekolah, yang kena macam-macam. Siti dan ibunya memandang satu sama lain, mendengar cerita dari warden tersebut. Saya tak pernah menyangka begini teruk nasib Siti di sini. Terima kasih cikgu kerana telah menjaga anak saya dengan begini baik. Tapi kejadian kita tak tahu benda nak jadi ini bukan salah cikgu. Sekarang saya dan isteri saya serta anak saya mohon diri dulu, kata Encik Hassan, ayah Siti. Baik cikgu, terima kasih kerana telah jaga anak saya. Ayah dia pun buka pintu, masuk kereta. Dia pusing ke belakang. Siti, Abah minta maaf apa yang Abah buat pada Siti. Mulai hari ini, Abah tak benarkan Siti bersekolah di sini lagi. Tempat ni bahaya bagi Siti. Siti terdiam. Apapun dia senang hati dengan Abah, dia minta maaf. Ibunya menangis. Siti pun minta maaf ke Abah. Ibunya menangis ketiga-tiganya. Abah benar-benar minta maaf apa yang Abah dah buat pada Siti. Abah dia reverse kereta, keluar terus daripada sekolah vocational yang dipilih sendiri oleh Siti untuk belajar di tingkatan 4 dan 5 itu. Sampai setibanya di rumah, abahnya keluar lagi untuk menjemput seorang ustaz untuk mengubat Siti. Siti diobati, dikasih air dan dengan air tu Siti minum, Siti cuci muka, solat. Dalam beberapa hari Siti sembuh. Tapi Encik Hassan tidak benarkan lagi Siti bersekolah di sekolah vocational tersebut. Dan Encik Hassan mengarahkan Siti untuk bersekolah di sekolah lamanya. Dan Siti pun bersetuju setelah segala cerita dikeluarkan kepada ibu, ayah dan keluarganya. Kakaknya jadi kasihan dan minta maaf. Dan Siti minta maaf dengan kakak dia dan tak mau bergaduh lagi. Dan Siti dah serik. Apa segala terjadi balik semula ke fikiran dia. Bila dia cerita satu-satu pada ahli keluarganya, baru dia terfikir,
Ya Allah, menakutkan sekali pengalaman hidupku. Urusan perpindahan kembali diuruskan oleh Encik Hassan dan Puan Maimunah, terutamanya Encik Hassan kerana dia begitu mahu anak dia bersekolah balik dan tinggal di depan matanya. Segala pengajaran dah dipelajari. Di bahagian Siti juga ada pelajaran. Di bahagian abahnya ada pelajaran. Dan di sini kita melihat kasih sayang di dalam keluarga itu amat penting. Dan bagi anak remaja, segala apa yang terjadi di dalam rumah masih selamat dibanding di luar. Itulah secebis kisah dari wanita bernama Puan Siti Aisyah yang sekarang memiliki 3 anak dan suaminya amat menyayanginya dan dia adalah seorang guru sekarang ini. Ini adalah kisah benar dari Puan Siti. Terima kasih Puan Siti kerana sudah sudi berkongsi dengan Cool.com cerita Puan. Semoga hidup berbahagia terus selamanya. Sekian. Terima kasih. Jika anda masih mahu mendengar kisah-kisah seram saya, kisah seram teman-teman saya, kisah seram orang-orang yang bercerita pada saya, sila like dan subscribe. Makin banyak kisah seram yang akan hadir di telinga anda. Terima kasih.